Ini kita akan bahaskan tentang hadis yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama dapat berusrah pada petang Rabu ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah permudahkan segala urusan kita, memberikan kepada kita kefahaman tentang ad-din itu sendiri. Jadi hari ini insyaAllah kita masuk hadis yang keempat ya. Kita habis hadis yang ketiga, rukun Islam dan tonggak-tonggak asasnya. Hari ini kita masuk hadis yang keempat, iaitu peringkat kejadian manusia dan kesudahannya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada an Abi Abdurrahman ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Jadi ini hadis yang keempat, matan hadis dia. Jadi kalau sahabat-sahabat ada kitab hadis 40, boleh berpandukan kepada kita berpandukan perbincangan kita berdasarkan kepada hadis 40 dalam hadis 40 Imam Nawawi Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abu Abdurrahman ini ataupun gelaran dia Abu Abdurrahman, nama dia ialah Abdullah ibnu Mas'ud ataupun kita panggil Ibnu Mas'ud Jadi Ibnu Mas'ud ni ataupun Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang mana kalau tengok sahabat Rasulullah ni ada sahabat yang sebaya, ada sahabat yang pertengahan umur dan ada sahabat yang muda. Maknanya macam kita tengok Abdullah bin Umar tu sahabat muda. Ali bin Abi Talib tu di kalangan sahabat-sahabat muda maknanya umur mereka masih muda ketika mana mereka masuk Islam Dan ada sahabat-sahabat yang orang kata sebaya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ni Abdullah bin Mas'ud ni ialah sahabat pertengahan, umur yang pertengahan Jadi Abdullah bin Mas'ud ini dia merupakan sahabat yang keenam masuk Islam. Sahabat di kalangan sahabat dia adalah orang yang keenam memeluk Islam dan dia dalam peristiwa hijrah dia telah pun berhijrah sebanyak 2 kali, iaitu hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinatul Munawwarah Dan beliau merupakan orang yang pertama membaca Al-Quran secara jahriyah, secara nyaring Jadi maknanya
di antara sahabat-sahabat Nabi, maknanya dialah di antara orang pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan. Ya. Jadi dia orang zaman ketika mana zaman Maki berada dalam peringkat dakwah sirriyah, maknanya mereka ni melakukan solat secara sembunyi-sembunyi, baca Quran pun secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni ialah orang yang pertama. Maknanya dia jaharkan bacaan Al-Quran. Maknanya dia baca dengan suara yang jelas di hadapan khalayak. Ya. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ni dari sudut fizikal dia, dia memang berasal daripada kota Mekah kan. Dia tengok sahabat Nabi ada macam-macam daripada Yaman ada, daripada Parsi ada kan. Itu Salman Al-Farisi daripada Parsi. Daripada Rom ada, iaitu Suhaib Ar-Rumi, itu daripada Rom. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia berasal daripada kota Mekah, yang mana dia seorang pengembala kambing. Maknanya dari sudut masa remaja dia mengembala kambing, dan setelah dia memeluk Islam, maknanya dia telah pun menawarkan diri dia untuk menjadi pembantu peribadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dia merupakan antara orang yang sangat rapatlah dengan Rasulullah, yang mana dia boleh keluar masuk rumah Rasulullah. Maknanya antara tugas dia bila dia menawarkan diri sebagai orang kata sebagai apa? Pegawai peribadi, kan? Sebagai pegawai peribadi kepada Rasulullah, maknanya dia lah tukang apa? Kalau maknanya Rasulullah siapkan air mandi Rasulullah, siapkan sugi Rasulullah. Bila Rasulullah nak keluar, maknanya dia sediakan selipar untuk Rasulullah, sediakan tongkat, dia tolong berikan tongkat pada Rasulullah. Maknanya daripada sekecil-kecil perkara, dia akan apa? Dia akan uruskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya begitulah rapatnya kedudukan Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Dan diceritakan bahawa fizikal Abdullah bin Mas'ud ni ialah orang yang kurus. Fizikal dia kurus, ya. Yang mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kata bahawa betis yang kurus ini, kan, sebab kata orang kata kurus orangnya, maknanya bila betis dia kurus, maknanya orangnya pun kurus, ya. Rasulullah pernah menyatakan bahawa betis yang kurus ini kalau ditimbang lebih berat daripada bukit Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari sudut maknanya khidmat dia kepada Rasulullah, kemudian dari sudut maknanya dia menyertai peperangan, maknanya dia banyak mengikuti peperangan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dan dia juga dengan sebab dia rapat dia dengan Rasulullah, kan, dan maknanya sentiasa berada di sisi Rasulullah, kan, maka dia digelar dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bila orang nak tanya, maknanya dia ni pemegang, kata penyimpan rahsia. Maknanya penyimpan rahsia ni apa yang Rasulullah buat, dia akan tahu. Kan, dia tahu apa Rasulullah. Maknanya Rasulullah solat, dari sudut solatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut membaca Al-Qurannya. Ya. Sebab tu Rasulullah sendiri menyatakan bahawa pelajarilah Al-Quran daripada 4 orang. Ya, 4 orang, maknanya nak belajar Al-Quran, belajar daripada 4 orang. Di antaranya ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab apa? Sebab Allah kata tidak ada satu ayat pun daripada Al-Quran yang diturunkan, pasti aku tahu sebabnya, asbab turun ayat tersebut, di mana turunnya, keadaannya macam mana, semua maknanya diketahui oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab tu maknanya Rasulullah kata pelajari Al-Quran itu daripada 4 orang, iaitu pertama Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Salim maula kepada Abu Huzaifah, hamba kepada Abu Huzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat Muaz bin Jabal. Dan maknanya pengiktirafan yang Rasulullah buat kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah kata barang siapa yang maknanya nak mendengar bacaan Al-Quran itu ratiban, maknanya bacaan dia yang lunak, kan, bacaan dia yang maknanya yang meresap dalam jiwa, seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Barang siapa yang suka nak mendengar,
bacaan Al-Quran seperti mana Al-Quran itu diturunkan, maka pergilah, dia kata falyaqra ala qiraah, maka hendaklah kamu belajar ataupun bacalah seperti mana bacaan Ibnu Ummi Abdin, iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi maknanya kedudukan sahabat ni Abdullah bin Mas'ud ni sangat rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit sebanyak tentang biodata sahabat ni, iaitu Abdullah bin Mas'ud, dan dia wafat pada tahun 633 Masihi. Maknanya dia sempat dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar, kemudian Uthman, 3 khalifah dia. Dia maknanya sempat menjadi, yang kata salah pentadbir kan, pegawai pentadbir pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar, iaitu Umar dan juga Uthman, ya. Itu sedikit sebanyaklah tentang biodata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan dia adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Itu siapa dia? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai mani. Maknanya kita ni dihimpunkan dalam rahim ibu kita dalam tempoh 40 hari adalah sebagai apa? Sebagai mani. Kemudian dia menjadi ketulan darah seperti tempoh tersebut juga, iaitu sebanyak 40 hari daripada mani bertukar kepada ketulan darah, atau disebut alaqah, nutfah, kemudian alaqah, ya. Kemudian dia menjadi ketulan setelah 40 hari menjadi ketulan daging seperti tempoh tersebut juga. Kan maknanya 40 hari mani, kemudian 40 hari menjadi alaqah, kemudian 40 hari menjadi mudghah, ya, menjadi ketulan daging. Kemudian dia kata diutuskan kepadanya malaikat, maka meniupkan roh padanya, lalu dia, yakni malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menulis 4 perkara. Yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Apa dia 4 perkara tersebut? Iaitu rezeki, rezeki kita, ajal kita, amal kita, dan celaka ataupun bahagianya. Kan maknanya sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi maknanya itu selepas 120 hari ditiupkan roh, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya di kalangan kamu ada yang akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Kan maknanya ini pengakhiran hidup seseorang, kan. Ada maknanya kehidupan dia asal dia maknanya buat baik, orang yang baik, kan. Tetapi kata dah dekat-dekat dengan kematian dia berubah. Dia twist, kan. Berubah menjadi orang yang sebaliknya. Maka kita mendahuluinya. Lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun memasuki neraka ataupun dimasukkan ke dalam neraka, ya. Di kalangan kamu ada yang akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maknanya ada orang tu kita tengok masa kat dunia, sepanjang hidup dia tu kita tengok buat jahat je, kan. Sentiasa buat jahat, kan. Kita kata, kau ni buat jahat, kan. Tak reti nak bertaubat ke, kan. Kan kita cakap macam tu, kan. Sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali sehasta. Maknanya tapi ketika mana dia akhir-akhir kehidupan dia, maka kita mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun memasukinya, iaitu memasuki syurga, kan. Maknanya ini pengakhiran, kan. Pengakhirannya seperti mana yang telah pun ditetapkan di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kepentingan hadis ini, jadi hadis ini merangkumi perbincangan tentang kejadian manusia daripada mula kejadian dan kedatangannya ke alam kehidupan
sehinggalah ke akhir hayatnya, ke akhir keadaannya, sama ada kekal di dalam syurga ataupun neraka, hasil daripada usaha dan amalan yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Semua ini bertepatan dengan ketentuan yang telah pun ditetapkan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini menjelaskan kepada kita tentang peringkat, peringkat kejadian manusia, peringkat penciptaan manusia. Jadi maknanya di sana sekiranya ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa manusia ni melalui satu revolusi, kan, kan macam kita kata pendapat doktrin evolusi Darwin, kan, manusia tu asal daripada apa, daripada monyet, kan, dia kata asal daripada monyet, kan, kata asal daripada monyet, kemudian bertukar melalui perubahan masa dan zaman, waktu dan zaman, jadi akhirnya menjadi manusia. Kalau kita kata manusia asal daripada monyet, kenapa monyet sekarang ni sampai sekarang tak jadi manusia? Kan? Monyet tu tetap jadi monyet, kan? Tak ada pun seekor monyet pun yang tukar jadi manusia, kan? Jadi maknanya itu kata dakwaan-dakwaan yang palsu, yang tak ada asas, kan? Jadi maknanya itu kata orang yang free thinker, kan? Orang yang kata tak ada pegangan. Jadi maknanya kat sini jelas pada kita, kan, bahawa asal kejadian manusia, maknanya di sini dijelaskan tentang peringkat kejadian manusia itu sendiri. Okey, boleh kita tengok satu persatu tentang beberapa kalimah yang ada di dalam hadis yang dibentangkan kepada kita hari ini, iaitu yang pertama as-sadiq. As-sadiq maknanya asal kalimah sadaqah. Sadaqah benar. Maknanya kalau as-sadiq dia jadi isim fa'il. Maknanya orang yang benar, iaitu benar dalam semua perkara yang dituturkan, kerana kata-katanya adalah hak, benar dan menepati realiti. Maknanya apa yang keluar daripada mulut Rasulullah, daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah benar belaka. Kan? Sebab apa? Sebab apa dinyatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar daripada mulut Rasulullah itu adalah merupakan ilham, sama ada wahyu atau Al-Quran ataupun ilham yang telah pun diilhamkan oleh baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kalimah, setiap perkataan, perkataan Rasulullah itu adalah benar belaka. Maknanya jangan kita ada ragu-ragu, ada keraguan. Betul ke? Tak. Maknanya kita kena yakin bahawa setiap yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah benar belaka, Al-masduq iaitu orang yang dibenarkan, iaitu pada perkara yang diwahyukan kepadanya. Ini kerana malaikat Jibril datang kepadanya, iaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran dan Allah Subhanahu Wa Taala membenarkannya pada perkara yang dia janjikan kepadanya. Jadi maknanya bila kata apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam sebagai apa? Sebagai utusan pembawa wahyu. Jadi apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam semuanya adalah benar kerana ianya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yujma dihimpunkan, iaitu dikumpul dan dijaga. Dihimpun, maksud yujma ni dihimpun. Kalau kata yajma himpun. Kalau yujma dia ada dalam bahasa Arab disebut fi'il tu ada fi'il majhul, ada fi'il ma'lum. Maknanya yang ni fi'il majhul, iaitu dikumpul dan dijaga. Khalquhu kejadian. Daripada asal kalimah khalaqa, khalaqa mencipta, kan, khaliq pencipta, kan, bahasa Arab ni dia tukar tambah, dia akan memberi makna yang berlainan, kan. Mana khalaqa mencipta, kemudian tambah khaliqun dia jadi pencipta, kan. Makhluqun dia jadi yang dicipta, Jadi khalquhu maksudnya kejadian, ciptaan, iaitu benda ciptaannya ia adalah air yang daripadanya diciptakan manusia. Maknanya
kita semua ni anak keturunan daripada anak-anak Adam ini adalah diciptakan daripada air mani, ya. Nutfah, nutfah iaitu makna asal kalimah nutfah ialah air yang jernih. Dan yang dimasukkan di sini ialah apa? Air mani, ya. Alaqah iaitu ketulan darah. Iaitu seketul darah yang tidak akan kering, dinamakan alaqah sebab dia bererti melekat. Kerana ia melekat pada tangan orang yang memegangnya. Maknanya kalau kita alaqah tu maknanya melekat pada dinding rahim. Kan? Kalau dia dalam rahim maknanya dia lekat pada dinding rahim, ya. Mudghah maksudnya ketulan daging, iaitu seketul daging yang besarnya sekadar dapat dikunyah. Itu maknanya mudghah, ya. Fayasbiqu alaihi kitab, maka kitab mendahuluinya. Maksudnya ialah apa yang telah pun terdapat dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Lauh Mahfuz, ya, ataupun yang tertulis ketika berada di dalam rahim ibu, kan. Maknanya dah tertulis macam mana kedudukan kita, kesudahan kita, sama ada syaqiyun al-am sa'idun, kan, sama ada kita menjadi orang yang celaka wa'iyadzubillah ataupun kita menjadi orang yang sa'idun, iaitu orang yang bahagia. Maknanya kalau celaka kedudukannya adalah berakhir dengan menjadi ahli neraka. Kalau sa'idun ataupun bahagia kedudukannya, maka dia akan menjadi ahlul jannah ataupun ahli syurga. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, semua kita, semua kita dan sahabat-sahabat kita, semuanya menjadi ahli syurga, ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita tengok kandungan hadis, ya. Apakah kandungan hadis tadi? Okey, yang pertama dia nak bahaskan tentang perkembangan janin di dalam rahim, ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa janin mengalami perubahan dalam jangka masa 120 hari. Ya, dalam masa 120 hari dia akan berlaku di sana, orang kata perubahan dari satu keadaan kepada satu keadaan. Dan dia terbahagi kepada 3 peringkat, ya. Iaitu dia kata pada setiap 40 hari ia berada di satu peringkat tertentu, iaitu peringkat yang pertama, ya, iaitu daripada nutfah. Ya, 40 hari yang pertama ia menjadi nutfah, ya. Kemudian pada tempoh 40 hari yang kedua ia menjadi segumpal darah ataupun alaqah, ya. Dan dalam waktu 40 hari yang ketiga ia menjadi mudghah, iaitu seketul daging, ya, ataupun ketulan daging, ya. Seterusnya selepas 120 hari, malaikat meniupkan roh dan menulis baginya 4 perkara. Maknanya selepas 120 hari. 120 hari berapa bulan? 120 hari 4 bulan lebih, kan. 4 bulan, 4 bulan, 120 bagi 3 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, kan, 120 hari 4 bulan. 4 bulan. Jadi maknanya kalau ikut takwim hijri dia jadi 4 bulan lebih. Sebab kalau bulan hijri ni dia lebih pendek, kan, daripada bulan qamari, kan, bulan masihi, kan. Jadi maknanya kalau hijri mungkin masuk kepada 4 bulan lebih, kan. Jadi dalam selepas 120 hari barulah Allah Subhanahu Taala memerintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Baru ditiupkan roh dan ditulis baginya 4 perkara. Ya, 4 perkara tadi itulah, kan, rezeki dia, ajal dia, ya. Jadi Allah Subhanahu Taala telah menceritakan dalam Al-Quran mengenai perubahan janin ini pada peringkat-peringkatnya dalam firman Allah surah Al-Hajj. Jadi maknanya hari ini maknanya para saintis, maknanya dia tahu yang ini 40 hari pertama macam ni keadaannya. 40 hari yang kedua begini, 40 hari yang ketiga begini. Yang mana Al-Quran ni lebih dahulu, kan, maknanya mendahului ilmu sains, kan. Orang kata orang apa pakar sains ni pakar begini, tapi dia sebenarnya berpandu, kan, bila dia dia matchkan dengan Al-Quran Karim, dia dapat tahu bahawa
dalam Al-Quran sebelum mereka mengkaji dah disebutkan peringkat-peringkat pertumbuhan ataupun kejadian manusia sendiri. Kan? Jadi sebab tu kalau orang yang mengkaji para ahli sains ni, bila dia mengkaji dan kajian dia tadi maknanya bertepatan dengan Al-Quran, itu yang kita tengok ramai yang ahli-ahli sains ni maknanya masuk kepada agama Islam. Masuk Islam sebab apa? Sebab dia dapati bahawa apa yang dikaji itu ada di dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran kan. Jadi dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Hajj kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, itu kamu ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk kan, hidup semula pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab mereka berhujah kata macam mana kan, dah jadi dah lama, dah kata dah jadi tanah kan, boleh, adakah boleh nak dibangkitkan semula? Tu kan maknanya kerja tu senang bagi Allah SWT sebab Allah yang menciptakan. Maknanya tak mustahil bagi Allah untuk mana, lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan semula. Tapi ada di kalangan manusia yang mana mereka ni ragu-ragu tentang hari kebangkitan, ya. Maka Allah nyatakan fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya bahawa perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Maknanya kita ni asal daripada tanah, itu kembali kepada tanah jua kan. Maknanya sebab apa? Sebab kita ni asal kejadian kita iaitu datuk kita iaitu Abul Bashar, Nabi Allah Adam AS, maknanya Allah ciptakan daripada tanah, kan, min salsalim min hama'im masnun. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, kan, daripada kata campuran tanah-tanah kan, maknanya itu asal Nabi Allah Adam AS. Dan keturunan dia selepas itu Allah ciptakan daripada air mani. Jadi dengan itu peringkat dia kan. Maknanya pertama min turab. Kita semuanya daripada tanah. Sebab tu kita jangan jadi orang yang sombong. Sebab apa? Akhirnya kita akan jadi baham tanah. Maknanya akan dimasukkan ke dalam tanah kan. Cantik macam mana kita pun, orang kata suara sedap ke, muka flawless ke, akhirnya masuk dalam tanah menjadi makanan kepada cacing dan ulat, kan. Jadi jangan kita sombong kan. Thumma min nutfah kan, kemudian daripada tanah dari awal, kemudian min nutfah, kan, kemudian daripada setitik air benih, iaitu daripada air mani kan. Apabila berlaku di sana hubungan di antara suami dan isteri, maka mengeluarkan mani, dan mani itulah yang akan menjadi benih kepada anak-anak, ya. Thumma min 'alaqah, kemudian daripada alaqah, kan, kemudian daripada nutfah tadi tukar kepada alaqah. Alaqah ni apa? Alaqah tadi kita kata apa? Segumpal darah, ya. Maknanya dia akan jadi darah kan, darah, ketulan darah kan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kalau saya kata kalau berlaku gugur kan, berlaku keguguran kan, kadang-kadang kita tengok berapa bulan, kan, berapa hari, kalau kadang-kadang baru dua bulan, 2 bulan, maka kita nampak dia akan keluar ketulan darah, ketulan darah beku, itu baru mudghah, kan, baru apa, baru alaqah, ya. Kemudian yang seterusnya ialah daripada alaqah thumma min mudghah, kan, kemudian menjadi sebuku darah beku, kan, alaqah darah, kemudian mudghah menjadi ketulan daging, jadi barulah dicantumkan, barulah maknanya ada daging, ya. Kalau macam kata kita tengok kalau keguguran umur kandungan itu macam kata 6 bulan. 6 bulan dia dah cukup. Dah cukup sifat dia 6 bulan.
Tapi mungkin tangan dia belum terbuka lagi. Dia rapat semua. Rapat semua. Mata dia masih rapat kan, mulut dia masih rapat, tangan dia. Sebab saya pernah mandikan baby, mayat baby umur 6 bulan. Dah cukup sifat dia. Dah nampak dia je jantina dia. Tapi semuanya rapat. Maknanya tangan dia, tangan kaki, tangan pada tangan, jari-jari dia semua masih belum pecah. Kan? Itu dia tengok apa? Kalau janin itu dalam usia 6 bulan. 6 bulan ya. Yang meninggal usia 6 bulan ya. Okey. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 juga dijelaskan kepada kita tentang kata penciptaan manusia itu. Yang mana Allah sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air mani pada tempat penetapan yang kukuh, iaitu pada rahim seorang ibu. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami menciptakan air benih itu menjadi sebuku darah. Sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Kemudian daripada darah beku tadi menjadi daging. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Dan kami jadikan daging itu menjadi mana daging tadi ada pula tulang dia kan, izam. Izam tulang, ada tulang. Fakasawnal 'azama lahma. Kemudian daripada tulang tadi dah jadikan tulang, maka barulah maknanya dijadikan apa? Dijadikan apa? Ditumbuhkan daging-daging. Kan maknanya tulang tadi akan daging tadi akan membalut tulang belulang. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Maka dia kata setelah itu mana kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah itu sempurnalah maknanya kejadian kami bentuk dia menjadi makhluk yang sifat keadaannya sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Jadi kalau kita susun ikut kata kronologi penciptaan kita, pertama turab, yang kedua nutfah, yang ketiga alaqah, yang keempat mudghah, yang kelima izam. Saya sebut turab maknanya tanah. Yang kedua nutfah, air mani. Yang ketiga alaqah, ketulan darah. Kemudian mudghah, ketulan daging. Kemudian izam maknanya tulang belulang, dijadikan ciptakan tulang belulang. Kemudian lepas ada tulang barulah maknanya disalut pula dengan lahma, iaitu dengan daging, dan akhir sekali menjadi makhluk yang sempurna. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mana kita tengok begitu detailnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang sempurna. Jadi maknanya tertolaklah tadi doktrin Darwin tadi kan. Di sini jelas kepada kita tentang asal usul kejadian kita dan juga orang kata peringkat-peringkat kejadian kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan 4 peringkat perkembangan yang disebut dalam hadis di atas dan ditambah dengan 3 peringkat yang lain. Maknanya kalau tengok ayat Quran tadi dengan hadis kita, kalau hadis ada sebut 4, kemudian dalam Al-Quran ditambah lagi. Disebut 4, kemudian ditambah lagi dengan 3. 3 tu apa? Iaitu azam, lahma dan juga menjadi makhluk yang sempurna. Jadi kesemuanya jadi 7 peringkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, anak Adam diciptakan dari 7 peringkat. Kemudian beliau membaca ayat yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang kita bacakan tadi.
Jadi apa hikmah dia? Allah jadikan mengikut ada tertib-tertib dia kan. Apa hikmah di sebalik orang kata kejadian kita makhluk Allah ni melalui 7 peringkat ya. Jadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia mengikut tertib dan menepati perkembangan ini serta berangsur-angsur dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, sedangkan dia mampu dan berkuasa untuk mengadakannya dengan sempurna dalam jangka masa yang paling cepat. Kan? Kenapa Allah jadikan orang kata tadrijian tadi, berperingkat-peringkat, sedangkan Allah boleh je kan? Allah Maha berkuasa nak jadikan terus jadi manusia. Terus dalam perut tu tak ada, orang kata tak ada peringkat, tak ada apa, tak ada peringkat mani, tak ada peringkat alaqah, tak ada peringkat mudghah kan. Terus je jadi seorang baby dalam perut kan. Tiba-tiba perut tu mula kempis, terus dia kembung. Boleh je kan? Kan? Tapi Allah tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab ada hikmah dia kan. Sedangkan dan kita apa hikmah dia? Hikmah dia ialah kerana menyusun kejadian manusia serta kejadian alam semesta supaya menjadi rukun sebab dan musabab serta muqaddimah dan natijah kan. Supaya di sana ada kata orang kata dari sudut apa penyusunan kan. Penyusunan tu di sana ada kata sabab dan musabab dia. Dan ini adalah lebih tepat dan jelas dalam memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Lagi kata nampak kedetailan bagaimana penciptaan kita tu satu persatu nampak detail yang bagaimana detail yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni. Kan nampak di situ kebijaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita dapat mengambil pengajaran daripada proses yang berlaku secara beransur-ansur ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar hamba-Nya agar tenang dan berwaspada dalam urusan-urusan mereka dan menjauhkan sikap tergesa-gesa. Maknanya dalam kehidupan kita pun maknanya begitu juga. Kita ada satu peringkat kan. Dalam peringkat kehidupan kita, kita daripada baby, kemudian daripada baby kita masuk kepada alam kanak-kanak kan, alam persekolahan, kemudian alam remaja, kemudian alam belia, kemudian alam dewasa, kemudian alam apa, alam kata menjadi apa, menjadi lebih tua kan, menjadi tua kan. Maknanya ada peringkat-peringkat. Tak ada kan daripada keluar tu terus maknanya terus jadi dewasa. Dia perlu ada peringkat-peringkat. Bahawa dalam kehidupan kita ni juga sedemikian. Maknanya kita dulu, contoh kata, kita dulu mungkin tak macam ni. Kita dulu tak ikut kata, tak ikut usrah. Kita dulu mungkin apa tak tutup aurat kan. Tapi sebab apa? Tempoh masa itulah menyebabkan maknanya kita menjadi lebih kata lebih matang, lebih berfikir, kemudian kita terbuka kan, fikiran kita nampak kebaikan-kebaikan Islam, maka kita pun bersama-sama dalam gerakan Islam kan. Mungkin dulu-dulu kita tak ikut kan, dulu-dulu masa zaman muda-muda tu kita tak ikut, tak suka pun kan, tapi maknanya dari satu peringkat kita dah ada perubahan. Maknanya kehidupan kita pun macam juga kan, maknanya perlu ada orang kata peningkatan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik ya. Di sana juga terdapat pengajaran kepada manusia bahawa kesempurnaan maknawi hanya akan diperolehi secara beransur-ansur. Betul tak? Maknanya kita dari sudut kita pun dari sudut amalan kita kan, maknanya dulu-dulu mungkin kita macam tadi kan tak tutup aurat kan, sekarang alhamdulillah kita dah tutup aurat kan. Dulu-dulu kita jadi apa, makcik-makcik kata belia-belia yang wok semua kan, kan semua nak apa, nak nampak apa, nak nampak flawless, nak nampak up to date kan. Sekarang ni dah apa, tak apa, boleh je kan, tak ada work pun tak apa kan, kan tak flawless pun tak apa kan. Janji kita tutup aurat, pakaian kita tutup aurat, pakai bedak sikit-sikit kan. Dulu tak boleh kan, pergi mesti nak kena, nak pakaian, baju nak kena matching, dengan beg tangan nak kena matching kan, nak kena pakai itu, nak kena pakai ini kan, berikut kesesuaian kita menghadiri majlis kan. Tapi mungkin sekarang zaman tu dah berlalu
dah berlalu kan. Zaman kita nak rasa kita nak hebat tu dah rasa kita, sebab apa kita kata kita dah dekat dah dengan nak dekat dah dengan kata masa kita bertemu dengan Allah, maka kita pun tinggalkan perkara-perkara tersebut. Jadi itulah juga maknanya kita kaitkan dengan apa, peringkat kejadian manusia, begitulah maknanya kita nak mencapai kepada apa, kesempurnaan maknawi dalaman kita, kan. Maknanya kita sekarang ni dah jadi apa, dah jadi lebih baik lagi kan, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi kan. Maknanya kita ada usrah, kita ada munajat, kita ada program-program yang maknanya yang dapat apa, membentuk jiwa kita, kan, yang dapat apa tu, membajai keimanan kita. Alhamdulillah kita dapat berada dalam satu jamaah kan. Begitu je dia kata, sebagaimana kesempurnaan zahir terjadi secara beransur-ansur dalam peringkat kejadian manusia, dan bagaimana perpindahan dari satu fasa ke satu fasa yang lain berlaku sehingga manusia mencapai tahap kesempurnaan akal, iaitu baligh. Begitulah juga manusia sewajarnya bertindak mengikut proses yang sebegini rupa dalam penyusunan cara hidup, jika tidak dia akan meraba-raba di dalam kegelapan. Jadi kita itulah dia sedikit sebanyak tentang apa, tentang kejadian manusia yang boleh kita, maknanya yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, bahawa kita ni setiap masa sentiasa melalui proses maknanya untuk kita apa, pulihkan diri kita, menambah baikkan diri kita kan. Maknanya kalau dulu kita begini-begini, jadi kita nak supaya akan datang ini, hari ini dan hari yang seterusnya kita menjadi insan yang lebih baik dari sehari ke sehari di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kan. Maknanya kita nak pandangan Allah itu yang paling utama kan. Mudah-mudahan kita maknanya sama-sama kita maknanya saling berpesan-pesan dengan kebenaran kan. Jadi insya-Allah ana rasa sampai tajuk tu dulu. Akan datang kita akan masuk kepada tiupan roh tiupan roh. Jadi sahabat-sahabat mungkin nak sambung untuk munajat akifi ya. Jadi untuk maklumat Cikgu Asiah pun dah masukkan untuk order buku khusyuk dalam solat ya. Buku tu juga merupakan di antara silibus yang kita akan guna kan. Maknanya kalau kita boleh masukkan, mungkin kita ambil satu slot tu untuk tajuk khusyuk dalam solat. Mungkin kita ambil dalam masa 15 minit ke untuk kita bentang. Yang ni mungkin saya nak minta lah, maknanya siapa-siapa di kalangan ahli usrah tu, maknanya ambil, maknanya bila nak bentang tu ambil satu slot tu, kita latih untuk membentang, kan, mungkin kata tak pandai lah ustazah kan, tak pandai nak cakap, jadi kita baca buku tu, kalau kita akan, bila kita dah dapat nanti yang mana yang terbaru ni, dia cetak terbaru, dia ada disertakan dengan takhrij hadis, maknanya ada hadis-hadis yang yang dinyatakan di dalam buku tu. Dalam buku cetakan lama tu tak ada takhrij dia. Jadi yang baru ni insya-Allah belum kita akan order. Jadi maknanya sahabat-sahabat boleh order untuk boleh kita sama-sama membacanya. Kan, maknanya baca kalau khusyuk dalam solat ni maknanya lebih kepada kita bagaimana kita nak mencapai kata martabat ataupun darajat solat yang maknanya yang lebih sempurna kan. Jadi insya-Allah lah, moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada usrah kita pada petang ini. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang daripada kelemahan dia nasiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada